Assalamualaikum warahmatullahi semua. Selamat datang dan terima kasih. Saya ucapkan untuk semua yang hadir malam ni untuk kita punya first program lah untuk sebenarnya Mama, kita punya sesi pertama untuk Mama Senpai Oshete atau maksud dia macam Mama sini tolong bagi tahu macam itulah. So sedikit background untuk projek ni sebenarnya projek Mama Senpai Oshete ni kita sebenarnya adalah satu projek kolaborasi antara Iman Jepun dan juga Suritomo. So kita sebenarnya total 5 siri yang kita rancang untuk projek untuk Mama Senpai Oshete ni yang kita target untuk discuss isu-isu yang berlegar antara Malaysia dalam di Jepun lah. So kalau siapa yang special untuk Mama Senpai Oshete ni sebab kita ada kita akan total 5 siri. So kita akan buat soalan kita akan buat macam style soalan terkumpul. So every session akan ada soalan-soalan dia. And then di last 5 siri nanti insyaAllah akan ada grand prize tu, insyaAllah. So kalau in case siapa yang tak familiar lah dengan Iman Jepun dengan Suritomo. So Iman Jepun ni basically kita orang buat program untuk semua lapisan lah. Tak kisahlah bekerja ke, single ke, berkeluarga ke, family ke, suri-suri ke. And juga anak-anak juga. Kalau di Suritomo pula, basically di IG dan Facebook kita orang akan share tips-tips berkaitan dengan kehidupan. Kok lah membantu apa yang perlu, so boleh follow boleh follow IG dan juga FB Iman Jepun dan juga Suritomo. Lepas tu sebelum kita start lah saya nak cerita sikit pasal sedikit flow untuk malam ni. So malam ni selain pada kita mendengar, kita ada sesi sharing daripada kita punya Mama Senpai. Lepas tu ada juga sesi Q&A. Lepas tu kita juga akan ada aktiviti quiz lepas sesi sharing nanti. And then di tengah-tengah sesi sharing ni, kita akan keluarkan kod macam huruf-huruf istimewa. Jadinya huruf-huruf tu boleh take note and nanti di hujung program tu mungkin boleh buat anda menang hadiah. Hadiah apa tu nanti kita cerita lain kan, kita cerita di belakang lah. Lepas tu kita juga akan ada sesi bergambar. So stay tune lah sampai di hujung program. Nanti apa-apa pasti stay tune untuk program untuk kita dengarlah sesi pengajian daripada Mama Senpai sini. Okay, so satu tu. Jadi selamat datang yang baru join kami, baru nak start. So insyaAllah tanpa berlengah masa lagi untuk kita punya sesi first kita malam ni. Tajuk dia ialah ni dah lupa tajuk dia. Pregnancy and delivery in COVID Japan. What you need to know. Saya rasa macam actually sebenarnya it is requested team lah kita daripada taklah ramai tapi adalah requested untuk tajuk ni sebab macam ramai orang macam jadi macam curious macam mana nak bersalin waktu COVID ni, risau. So itulah untuk first kita punya sharing Mama Senpai Oshete ni. Inilah tajuk kita bawakan dan tanpa kita boleh masa lagi, kita nak minta lah kepada kita punya Mama Senpai ni, bukan calon-calon ni, memang ada pengalaman special ni sempena COVID ni, beranak bersalin waktu COVID ni. So kita jemput lah, kita jemput kita punya Mama Senpai. Kita jemput Kak Ashu dulu untuk perkenalkan diri sedikit macam mana. Silakan Kak Ashu. Kak Ashu mute. Okay, dengar. Okay. So, Assalamualaikum semua. Hai. Okay. Saya Syuhada daripada Penang. So, baru duduk kat Nihon ni 20 months. 20 months. Baru 20 months sahaja. So, next year March baru turning 2 years lah. And then, ini baby yang third baby. Tapi first time born dekat Japan lah. Okay, and then yang ni first time juga yang born, yang cesarean, dan I was affected, terkena COVID. Agak dah. Dah kelas spoiler dia. Kita punya yang kena COVID, tu spoiler dia. Okay. Yeah. Kalau Kak Ashu punya Nihon kok basically macam mana? Boleh bercakap ke memang zero ke macam mana? God, no, memang tak boleh. So I just tahu konnichiwa.
gozaimasu, ohayo. And the latest one I learned sebab dia pergi beli barang kuroichimai. Oh, okay, necessary. Nowadays it's necessary. Okay. Thank you, Kak Shu. Okay. Itu untuk treasure tu, Kak Shu. Thank you, Kak Shu. Okay, next kita minta Kak Ami pula. So, Kak Ami boleh introduce sedikit pasal Kak Ami? Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Terima kasih join program kali ini. Nama Ahlami binti Wan Muhammad, panggil Ami. Sudah tahun ke-10 lah kot kat sini. 2011 datang. Kelahiran yang keberapa? Sebenarnya tahun 2020 saya bersalin. Tak cukup bulan. Lepas tu baby meninggal. Stillbirth. Yes, 21 minggu. So yang tu ketiga. Yang 2021 bulan 6 hari tu bersalin, baby keempat. Kiranya kelahiran yang keempat lah. Anak nombor 1 sampai yang keempat tu sebenarnya semua lahir di Jepun lah, insyaAllah. Bukan insyaAllah, memang lahir di Jepun. Memang lahir di Jepun, okay. Ya. Ya. Nombor 1, 2 di Yamagata, nombor 3 di Kanagawa, yang meninggal tu lah. Nombor 4 di Iwate sekarang ni. Oh, so seorang di negeri panas, 3 orang di negeri sejuk. So toku. Okay, anak-anak di negeri toku. sejuk. Okay. Yes. Thank you, Kak Ami. Okay. Yes, sama-sama. Saya pun basically Haji Mastik lah kiranya, macam first time jugalah berkenalan dengan Kak Shu, Kak Ami, and akan banyaklah kita akan korek cerita daripada. Betul. Samalah. Okay. So sebelum apa, in case kalau ada apa-apa pendengar yang nak tanya soalan ke, boleh terus boleh terus komen di ruangan komen. So kalau kita boleh masuk, kita akan terus ditanya kepada speaker kita. Okay, don't worry. Okay, so terus kepada soalan pertama. Saya tanya kepada Kak Ami dulu lah. So Kak Ami, cerita pengalaman macam mana sepanjang pregnant dan bersalin COVID ni, ada beza sangat ke sebelum COVID dengan masa COVID ni? Okay, silakan. Okay, kalau dari segi, kita start dengan pregnancy lah dulu bersalin tu lah. Pregnancy ni basically check up lah. Kalau check up, mungkin ada certain hospital atau klinik tak benarkan juga husband pergi teman kan. Tapi untuk pengalaman saya atau pengalaman kami sendiri, Alhamdulillah husband boleh teman untuk sepanjang check up. Boleh teman sebab Kak Ami, lupa tanya Kak Ami macam mana ni Honggok Kak Ami. Kak Ami sebenarnya datang Jepun dengan zero ni Honggok lah, tak tahu apa satu lah. Tahu ichi ni sang je lah. Advance sikit. Advance sikit. Tak adalah. Sekarang ni nak kata pandai tu tak adalah pandai sangat pun, tapi sebab ikut peredaran anak kan, daripada baby, lepas tu tadika, lepas tu sekarang yang sulung tu dah darjah 3. So kita pun sama-sama belajar dengan dia Nihongo kan, especially term sekolah lah kan. So nak kata pandai tu tak pandai lah Nihongo, boleh dikatakan level budak tadika lah kot. Kalau tadi Kak Shu cakap kosong, saya 1 kot. Gitu je lah. Boleh teman, okay. Okay, itu suami boleh teman sepanjang check up. Kalau bersalin pula, suami tak boleh teman. Yang itu je lah bezanya kalau ikut nak cakap perbezaan sebelum COVID dengan time COVID ni. Sebab ialah bersalin yang pertama dengan kedua tu memang husband boleh teman lah. Bersalin yang ketiga dengan 4 ni tak boleh teman. Kalau macam dapat apa maksudnya masa dekat hospital tu pun basically Kak Ami boleh ni lah macam baby ke macam mana ke? Okay, kalau anak pertama memang Kak Ami blur, tak tahu apa, nervous, memang rasa macam mental block gitu, macam keluar je bahasa Jepun tu terus macam tak boleh tak faham. Okay, anak kedua okay sikit, mungkin dah ada term-term dia kita dah faham, ataupun kita dah boleh expect kan macam mana sebab ada pengalaman dah yang dengan anak pertama. Lepas tu yang ketiga dengan keempat kami rasa macam Alhamdulillah okey, kami rasa boleh lah handle sendiri. Walaupun tak adalah fully 100% kita faham kan semua kan.
Lepas tu satu lagi yang membantu ni lah Google Translate tu lah sekarang. Dulu mungkin tak guna sangat kan, tak ada sangat kan Google Translate 10 tahun lepas, 9 tahun lepas. Sekarang senang lah alhamdulillah. Oh, I see. So kalau Kak Ami punya experience COVID tu yang bezakan ialah suami Kak Ami boleh teman dengan suami Kak Ami tak boleh teman. Yes, itu je lah kalau ikut perbezaannya. Dengan dari segi SOP ketat lah. Mungkin nak masuk tu ketat lah sikit kan, kena check temperature semualah, kena sanitize semualah. Macam biasa dulu tak macam tu. Rasanya semua orang pun mengalami lah, tak kira di hospital lah, kiranya mana-mana pun benda tu orang buat kan. Okay. Nice. Thank you Kak Ami untuk share itu. Sama-sama. Okay, tu kita dengar daripada start Kak Ami yang dia tak dijangkiti COVID, dia alhamdulillah okay, semua okay. Maksudnya dia treat as macam normal patient kan. So tadi Kak Shu dah bagi spoiler. Kak Shu dijangkiti COVID. So ceritakan what happened kalau macam kes Kak Shu ni. Okay, so macam Kak Shu lagi macam even deliver baby ni, it was a 7 years gap tau. It's like my first time balik. Sebab macam dah lama sangat macam dah tak ada baby. So macam alamak, macam dah lupa pula. Dulu kan semua benda tak ada. And kat sini, of course lah COVID. So bila dah COVID, bila dah tahu dapat pregnant tu, pergi check up. And then memang husband tak boleh masuk lah dekat hospital tu. Tunggu, Kak Shu, maksudnya sebelum pregnant memang COVID ke macam mana? Already COVID. So I just came here 3 days sebelum Malaysia lockdown. Lepas. Nasib baiklah until now tak dapat jumpa husband ke pun tak tahu. Because before this memang kita orang long distance marriage lah. Dah 4 years macam tu. So datang sini, lepas tu suppose memang nak balik Malaysia, and then flight cancel. So tak ada plan. My sini memang semata-mata untuk holiday. Unexpected akan duduk, akan pregnant, akan ada baby. Semua macam unexpected. And then tak apalah. Okay, we just go with the flow. Pregnant, jumpa doktor, and then check out pregnant. Doktor check, and then hospital tu memang tak boleh. Husband memang tak boleh ikut sebab it's only women and children punya hospital. It's specialized for women and children. Tapi the doctor, because Kak Shu may be the only one kot yang tolong lah. And I can't speak Japanese. And then but the doctor can speak English quite well. Selamat. Alhamdulillah. Yang check up kat situ lah, alhamdulillah okay. And then doctor bagi special case for me. You come at 4 PM and your husband can come every check up. Masa luar daripada waktu dia check up lah. Dia kira orang lain dah habis dalam macam I'm the last patient lah. So dia cakap okay, call your husband macam tu. So okay lah. And then tak apalah. And I was supposed memang dah set nak beranak ke hospital tu. Semua dah settle, check up sampai the last. Memang nak beranak kat situ lah. Dah settle dah semua. And then suddenly my husband got affected COVID. Tak tahu dapat daripada mana. Maybe kat tempat kerja. And then kita orang masa tu lagi about 1 month macam tu kot nak deliver baby. And then pergi check up, and then my second daughter pun positive. Myself dengan yang first daughter memang negatif masa kita orang buat test. Then okay lah, tak apa. Lepas tu memang definitely the hospital that I was supposed to deliver baby, they cannot accept me. Sebab dia kata dia orang tak boleh ambil the case. You have to go to the government hospital yang boleh accept for COVID punya lah. Even though I'm negative, but it's a close contact, dia orang cakap. Oh, so dia treat akak macam, maksudnya SOP ketat dia macam dia treat COVID patient? Yes. Yes, macam memang kena COVID gila-gila lah. So a bit chaotic sebab kita dah prepare, dah jumpa doktor tu, every check up kita dah tahu that doktor kita nak deliver baby kan. And then tiba-tiba dia orang cakap dia minta maaf sebab they maybe cannot accept you sebab your husband positive, and then City Hall kena take charge from there.
tengok hospital mana I have to deliver the baby. They don't even know yet hospital mana. Sampai Siti Hao buat decision, okay, you are going to Suchura Kyoto Hospital. It was like 1 hour from my house. 1 jam nak kena pergi hospital tu. But tapi okay lah, boleh lah. And then the thing is, lagi satu pun jadi chaotic juga. I was supposed to deliver on 31st March, tapi ayat ketuban tu pecah on 8 March. Masa tu my husband and my daughter still on quarantine, positive. Masa tu kejap nak tanya, masa tu berapa minggu Kak Su kandungan? I was delivered 3 weeks earlier. 37 minggu. Maksudnya dah full term lah kan? Nasib baik. Dah okay. Oh, okay. Tiba-tiba lah macam diorang pun baru je dapat result. Kita pun maybe stress kot. Jaga husband dengan anak tu dalam rumah. Sebab tak macam Malaysia kan, kat Japan kita kena duduk quarantine kat rumah sendiri. And then kat sini kita orang pula tak ada siapa-siapa Malaysian ke nak tolong ke. We are the only one Malaysia. Memang tak ada kawan. Kawan. We don't have, sebab kat tempat kerja husband, he's the only one Malaysian. Surrounding this area pun tak ada kenal siapa-siapa. Masa tu pun tak ada kenal siapa-siapa lagi. Macam tu. Memang stress kot. Sebab tu maybe deliver earlier. Macam dia teringat balik kan macam stress masa tu. Gila, kita tengah pregnant and then nak kena jaga orang yang diorang punya makanan lagi. Memang diorang cuma mild symptom je lah, doktor cakap. It's not so serious. Macam my husband dia demam macam biasa je, tapi cuma sakit-sakit badan punya COVID. And then tak apalah. Lepas tu nak jadikan cerita, dah deliver awal tu pula kena pula naik ambulance pergi hospital yang malam tu dah pecah ketuban 1 jam pula. Ya Allah. Cuma first sekali je tau, once dah dapat tahu positif, Siti Hao dah arrange kan, okay, you have to beranak kat hospital ni. So sekali je check up dekat hospital tu. So sekali je. So memang tak tahu apa-apa lah, macam tawakal je lah masa tu. Okay, tak apalah, tak kenal siapa, tak tahu apa pun. But they are very helpful lah. Kak Syu, ada orang tanya, masa tu dah vaksin ke? Belum, masa tu belum vaksin lagi. Macam belum keluar lagi, rasanya belum keluar lagi kan? Belum. Memang belum, masa tu last year kan? Belum ada vaksin. This year baru macam kita start vaccinated kan? I see. So memang tak ada vaksin, tapi alhamdulillah at that time it's not the Delta variant kan. Yang tu yang first batch punya COVID. But it's quite strong jugalah bila kita deliver baby, kita positif COVID. Banyak lagi lah. Tapi Kak Syu cakap Kak Syu positif COVID kan. Kalau macam kami kata macam basically macam husband tak ada teman and dia treat baby tu macam biasa je lah. So kalau Kak Syu positif COVID, macam mana dia treat baby and Kak Syu as a COVID patient? Maksudnya dia handle, adakah Kak Syu boleh tengok baby? Boleh pegang ke? So sangat strict lah hospital tu. Bila at that night bila ketuban pecah, dia memang terus cakap you have to go for cesarean. You tak boleh normal delivery. Cakap why I have to go for normal cesarean? Sebab I tak pernah, because the two baby memang normal delivery je, tak boleh. It's a procedure in Japan. Even you are close contact with the COVID patient, you have to go for cesarean. Because kalau we go for normal delivery, you go for normal delivery, it will affect dekat baby because kita akan breeding kan. So the breeding akan membahayakan the doctor, semualah orang yang kat sekeliling tu. So that night juga memang terus, memang dah ketuban pecah, memang diorang kena pergi teruslah operation. Malam tu juga operate Malam tu juga ambulance mai pukul 9, so pukul 2 pagi kot. 2 pagi kena operate. And then memang duduklah, lepas tu dia dah deliver baby pun, dia orang angkat-angkat. This is your baby. Lepas tu dia orang terus bawa pergi dia dah. Memang kita dah blur, tak boleh tengok apa. They are very strict lah.
And malam tu before kena operation tu pun they buat test PCR test still negative at that night tau. Still negative juga. Macam okay negative. Tapi doktor kata walaupun negatif you cannot, kita kena operate juga. Okay lah, tak apalah, gaduh-gaduh lah juga dengan doktor. Macam I know. Kita tak tahu macam mana kan, tak ada experience. But at last doktor, diorang explain. They are very, macam memang effort the doctor lah. Memang diorang try to explain. I cannot speak Japanese kan. Tapi diorang ambil the computer, they try to explain, they translate. It's very good lah. Hanya satu doktor je yang boleh speak English very, very well. I remember that is anestheticnya doktor. Masa kat dalam operation room tu, she's very, very, very nice. Rasa macam yang tu lah, rasa macam lega kan. Macam ya Allah, macam mana ni? Ya Allah, macam stres gila. Husband tak boleh jumpa, husband tak boleh datang. Because they are still quarantine, baru 1 week kot. So memang kena nasib lah. Pergi je lah. And then baby, for part the baby, definitely memang tak boleh jumpa baby lah. So even breastfeeding pun tak boleh bagi. The nurse cakap you pump but you have to throw. Tak boleh. Cannot, they say cannot. Takut dia affected kat baby ke apa, tak tahulah. And then kan kita dekat sini macam after deliver it's 7 days. 7 days kan. So it was 7 days. After the 7 days I'm so happy. Okay, nak balik dalam rumah. And then the last day before balik esok, buat PCR test positive. So the doctor, how come? After a few weeks baru aku positive. Doctor cakap, you see we made the right decision. Kalau hang go for the normal delivery, what happened to your baby? And then baby pun kena buat COVID test. And then alhamdulillah baby negatif. So baby memang tak boleh jumpa lah. Kalau lepas akak macam dia buat swab test kat COVID, so dia akak kena tahan berapa hari lagi lepas tu untuk jumpa? I was in the hospital for 15 days. 2 minggu daripada dah deliver, lepas tu masuk ICU punya ward, lepas tu transfer pergi normal ward sebab tak positif. So the last ward I kena transfer go to the COVID punya ward. So 2 minggu lah memang duduk dalam tu, tak boleh keluar, tak boleh apa. Dia orang masuk semua dah memang PPE suit, semua memang very strict lah. Baby memang they just send me a photo every day. Today your baby drink milk, berapa dah berat dia. And then baby pula at that time baby cuma keluar 2 kilo. So dia baby kena tahan 30 hari kat hospital. I didn't see her for 30 days selepas deliver. Sebab after 50 days I can go out, dah balik dah lah kan. Baby still kat hospital 30 hari. Wah, okay. Semua orang macam okay. Menjawab tak soalan sebab ada yang tanya hospital boleh convert English ke tak, berapa lama tak jumpa baby. So menjawabkan soalan Kak Ashu dah jawab soalan tadi. So saya nak tanya dekat Kak Ami kan. Saat COVID kita tak boleh nak keluar rumah kan. Ada tak Kak Ami rasa stres sebab I mean macam deliver sendiri lah satu stres kan. Macam lepas bersalin tu macam memang kita akan stres lah mostly. Tak lah stres sangat, I mean stres lah juga kan. Tapi COVID ni lagi lah dengan tak boleh keluar rumah dan sebagainya. So Kak Ami macam mana? Memang nak kata stres tu tak adalah macam rasa nak marah ke apa, tak adalah pula kan. Cuma rasa frust kot lebih kepada frust lah. Macam mungkin sebab bila kita mengandung ni kita ada macam rasa macam kesedaran sikit lah, kita nak kena jaga bukan sahaja diri kita, kacang kan dalam perut kan. Jadi so kena hati-hatilah kat situ. Kalau tak boleh nak pergi kat tempat orang ramai, even kalau maksudnya sejak pregnant lagi memang akak memang elakkan tempat orang ramai macam tu. Sebab masa conceive, masa mula-mula dapat tahu pregnant tu tahun 2020 bulan 10. Which is time tu dah COVID dah. Betul. Ini yang bersalin baru ni lah, yang kiranya yang pregnancy yang keempat ni lah. Lepas tu bersalinnya bulan 6 2021.
Memang peak kan 10. Bulan 10 tu time tu tengah peak. Bulan 10 bulan 11 rasanya time tu SOE kot state of emergency rasanya dekat the whole Japan rasanya kan. Kalau tak silap lah. Sebab ada 2-3 kali kan SOE tu tak ingat dah yang mana satu. Panjang betul. SOE yang panjang betul. And masa bulan 10 tu kami dekat Kanagawa lagi, which is COVID case tinggi kan. Dekat area Kanto kan, Kanagawa, Tokyo, Chiba, Saitama kan tinggi. So selagi boleh jaga tu jagalah. Cuma nak kata stres tu tak adalah stres sebab macam mana kita dah set mind, dah boleh imagine. Mungkin juga sebab kami baru bersalin yang baby yang meninggal tu, which is bulan 7 2020. Lepas tu bulan 10 kami conceive yang baru. Baby baru. Yang beranak bulan 7 tu tak cukup bulan, 21 minggu dia meninggal dalam perut. Tapi so mungkin kami dah expect benda tu, kiranya yang bulan 7 tu dah macam all out dah. So bulan 10 ni kami macam relax-relax, tak adalah nak kena fikir stres, fikir pasal apa baby dengan diri sendiri selamat tu je. Betul. Maksudnya kami macam aware dah dalam keadaan COVID ni. So dah macam dah boleh expect jugalah macam mana nanti nak bersalin macam tu. Dah memang be prepared. And lagi satu tak tahu Ami sama ke tak, sebab doktor dah pesan macam kita masa pregnant tu kita tak boleh keluar prefecture kan. Betul, tak boleh. Tak boleh keluar prefecture. Lepas ataupun kalau you nak keluar, kira tu you punya at your own risk lah. Macam tu. Diorang advise better not. Diorang setiap kali pergi, did you go out? Pergi mana dalam masa 2 minggu? Diorang mesti tanya. So memang tak pergi mana-mana. Duduk rumah. Betul. Dalam jaga-jaga punya precaution, punya jaga anak-anak macam paranoid juga. Ya Allah. Kena juga. Apalah. Kan ada hikmah jugalah. Itulah benda nak jadi. Aduh, hai. Kalau macam Kak Ashu juga lepas bersalin tu macam mana? Memang tak keluar rumah juga ke macam mana? Memang tak keluar rumah. Duduk rumah lah sebab pantang lagi. Pantang kan? Tu nak cakap. Satu lagi kan? Lepas tu Kak Su pula ni kan cesarean kan. So lagilah dia punya recovery tu lama sikit lah kan daripada beranak besar biasa kan. Ada orang tanya Kak Ami bersalin normal je. Macam mana proses dari start contraction sampai nak deliver? Yes, bersalin normal. Alhamdulillah. Keempat-empat pengalaman bersalin tu alhamdulillah semua bersalin normal. And kalau ikutkan masa contraction, anak pertama balik lama, anak kedua sedang-sedang. Okey lah, anak pertama 32 jam sakit. Lama. Dia nak keluar 3.8 kilo tu. Aduh, lama tak tahan sakit. Sebab tu lama kot. Anak first, lepas tu baby pula besar kan. Agak besar lah untuk saya rasa 3.8 tu. Lepas tu anak number 2 8 jam. Okey lah. Food cert lah biasa kan. Lepas tu yang bersalin still birth tu, tak cukup bulan tu, sekejap je sakit rasanya, 4 jam gitu. Lepas tu yang latest ni, yang beranak bulan 6 2021 itu 3 jam lebih kot. Yang tu cepat. Pukul 8 check in hospital, pukul 11 keluar dah baby. Senang je. Cuak doktor Jepun nak sambut 3.8. Betul. Caesar tu kalau normal sekejap je kan kita baikkan. Caesarean, this is my first time. Ya Allah. Saya macam wonder. Kak Ashu masa Kak Ashu dah balik ke rumah, masa tu husband semua dah negatif COVID ke macam mana? Diorang dah negatif. Tapi dia cuti lah. So dia kena jaga yang anak-anak tu. So lagipun kan Kak Shu 15 hari kat hospital. Alhamdulillah. Dan nurse semua jaga. Ya Allah. I was thankful gila-gila cara diorang lap badan. Diorang baik gila. Tak macam tak sangka lah it's a government hospital kat sini. Treat kita macam kita beranak macam kat Malaysia kalau beranak kat pantai pun diorang tak buat macam tu tau kat kita. Yang first baby, second baby kat Malaysia pun tak macam tu. So macam
Alhamdulillah lah, dia baik sangat-sangat. And then itulah, syukur jugalah sebab baby kena COVID ke kan. Kak Shu nak tanya, husband Kak Shu boleh work from home ke kena pergi office hari-hari? Dia memang kena kerja sebab dia training kuda. Dia kerja kuda. Oh, so memang kena pergi Racing. Bekerja. Tak ada work from home lah. Benzo Rashid. So dia memang kerjaya dia tu macam pelik sikit. Unik kan? Dulu dia dekat Malaysia, dia naik race kat Singapore, so dia naik race kat Macau. Dekat macam tu lah, dekat Penang Turf Club, Singapore Turf Club, Perak Turf Club, Selangor Turf Club. Dulu lah, so datang sini macam training je lah the horse. So dia orang macam tak boleh memang, tapi the company tahu dah, dia pula kebetulan kan, dia pula kena COVID, so tak payah pergi kerja. So boss cakap, it's okay, just take care of your wife, you just take care of your baby, yang anak lah semua macam tak apa, settle tu dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, okay. Jadi macam, tadi macam dah dengar mencabar ni pengalaman akak-akak ni kan. Macam walaupun Kak Ami kata macam beza dia dekat suami tak boleh masuk hotel, tak boleh masuk bilik bersalin, tapi still rasa macam tak boleh masuk tu macam mencabar juga. Plus and maybe sebab Kak Ami dah anak nombor 4, so Kak Ami macam bolehlah sikit-sikit tahu Nihongo dan sebagainya. Tapi saya still rasa macam kalau saya nak point out kan, kalau saya nak tanya soalan, apakah perkara paling mencabar sepanjang pregnancy dengan dealing waktu COVID ni? Boleh tak point out kan? Macam boleh. Curious Boleh dulu kami dulu ke? Sila kami. Okay, kalau nak kata yang mencabar lah. Yang betul-betul beza kami rasa feeling lonely tu. Lonely. Sebabnya sebelum ni bersalin, hari-hari looking forward. Macam husband datang visit kan, kita looking forward. Husband nak datang, lepas tu nak tunjuk kacang kan. Macam ni tengok ni, ni isap jari, something like that lah kan. So bila kena warded lepas bersalin 5 hari 4 malam, kami kena warded 5 hari 4 malam. Kena warded sepanjang tu husband tak boleh visit. Anak-anak yang nombor 1, 2 pun tak boleh datang. So kita rasa macam sorang-sorang, lebih macam lonely lah, samishi kan. Macam rasa macam lonely. Lepas tu kita nak bercakap dengan patient lain, mak-mak lain pun tak boleh sebab SOP. Oh, I see. SOP ke? SOP, semua pakai mask. Like macam pergi ambil, dapat makanan, pergi hantar tray makanan pun macam tu je lah, tunduk-tunduk. Kita nak beramah mesra pun tak boleh. So benda tu lah Kak Ami rasa macam samishi, rasa macam lonely-nya, rasa macam 5 hari ni duk bercakap tentang phone je lah, video call macam tu je lah kan. Kak Mi rasa itulah kot yang rasa macam bukanlah susah, tapi more like macam kalau berpanjangan, imagine kalau duduk hospital lama macam tu, ada bercakap dengan macam Kak Shu tu lah, tak boleh imagine lah macam saya pun 5 hari 4 malam tak jumpa suami, tak jumpa anak-anak pun rasa macam pelik macam tu lah. Itulah yang rasa macam agak mencabar lah, cuma Alhamdulillah lah, nasib baik 5 hari 4 malam je. Tapi itulah husband pun tak boleh tak boleh pegang, tak boleh nak azankan baby. Azankan hantar voicemail kat WhatsApp tu, letak sekejap dekat kacang. Terpaksalah guna apa yang ada, tak boleh nak azankan secara live, terpaksalah guna apa hantar tu, azankan dekat telinga baby macam tu. Kan memang mencabar lah. Sebelum ni kita looking forward lah, dah pukul 4 sekejap lagi dah nak sampai dah husband. Contohnya lah dia nak tengok baby kan. Kita pun boleh tengok depan-depan kan. So sepanjang lepas masa bersalin masa COVID, sepanjang di hospital tak ada visit siapa, tak ada orang boleh visit. Kita je lah orang. Bear in mind siapa yang nak pregnant lepas ni. So kena kuat lah kat situ, ataupun betul-betul kena mental, kena strong tak gila. Betul. Kena kuat memang feel lonely gila. Memang lonely semua benda. Cakap Shu lagi lah, tak pandai cakap Japanese, and then nak kena hadap, nak kena cakap conversation. Memang handphone tu yang sangat penting lah
Google betul. Translate tu. Dengan Sama handphone kita je. nak tanya banyak sebab kita dah biasa je. Okay, macam mana, lepas tu macam mana condition aku, condition anak aku. I want to know. Dan Japan punya tak macam kita kat Malaysia. Kalau kita Malaysia, kita boleh tanya banyak gila kat doktor. Doktor akan explain je kat Japan. Ini apa yang Kak Shu rasa lah. Okay. Dia orang tak cakap banyak. Doktor pun tak macam very touch je nak cakap. Kita okay, your baby macam ni, macam ni. Tak, dia not like Sikit lah that. skema. So macam susah ni aku macam mana ni. Tapi tak apalah. Reda lah dah kita kat sini kan. Tapi sangat lonely, betul lah cakap Ami. Lonely. 15 hari, 30 Kak Shu hari. lagi lah 15 hari tak. And in the room tak boleh keluar. Makan pun diorang hantar depan pintu, lepas tu ambil and semua dalam plastik punya benda sebab COVID kan. Semua in dalam plastik punya, lepas tu terus buang je. Betul ni ada orang cakap husband boleh hantar barang je. Yes, betul. Hantar barang through nurse. Dia bagi dekat nurse dan bagi kat kita. Bukan hantar barang. Tak jumpa tapi jugalah. Tapi orang pun tak dalam plastik, semua sanitize dulu. Buat tak macam tu? Oh ya, tak. Hospital saya tak buat macam tu. Maybe sebab Kak Shu positif kot. So husband hantar, diorang mungkin letak diorang ambil extra precaution sikit lah untuk kes Kak Shu ni. Sanitize dulu baru diorang bagi tau. And nak transfer daripada ward cuak. Nak transfer ward ke ward kan pun diorang cover kita dengan plastik dah, berapa layer punya plastik tau. Cover Kak Shu? Yes, government we have macam government nasai dia kata aku kena cover hang lah dengan ya Allah nak pergi tu cover dengan plastik, berapa banyak plastik. I still have the video yang duduk kat dalam wheelchair. Tu dia orang letak macam tak tahu lah macam saya kan macam dalam saya kan macam atas katil. Dalam atas wheelchair. Yang tu atas katil sebab masa tu kan Caesar tak boleh nak bangun lagi, transfer daripada IC daripada tu masuk ni. Lepas tu nak pergi yang COVID ward tu dah boleh jalan. So dia orang letak atas wheelchair, dia orang bungkus. Kena bungkus macam nak naik bulan dah tau. Macam tu makan tau. Dia kata macam Bella betul. Ya Allah. Sampai macam tu sekali. Okay. Macam pantang menjuak. Okay, saya macam harap semua orang tak overwhelm dengan kita punya info-info. Perkara ini bukan untuk menakutkan tapi untuk macam lebih kepada kita punya sharing stories. Okay. Saya tanya soalan next lah. Okay. Tadi macam dah jawab, ada tanya tapi macam nak tanya sekali lagi lah. Okay. Selepas bersalin. Okay. Sebab asalnya ada juga macam case nak tahu. So, satu sebab COVID memang kena extra precaution. Tapi dari segi macam kalau tak salah COVID sebab kita bersalin kat Jepun kan dengan tak ada and COVID lagi lah sebab tak ada parents ke siapa-siapa boleh datang. So macam mana manage baby and diri sendiri and keluarga lepas tu. So mungkin saya tanya kepada Kak Shu dulu lah. Macam mana Kak Shu? Kak Shu lagi lah first time di Jepun after 7 years tak pregnant. So how do you manage all these things? Macam satu, I was very thankful juga sebab satu cesarean lah. Memang tak kuat untuk nak buat kerja kat dalam rumah tau. And my husband lah yang jaga anak-anak, yang handle semua benda, masak dia orang yang 2 orang lagi tu. And nasib baik the baby pun duduk hospital. So I don't have to think about the baby lagi. So Kak Shu jaga diri sendirilah kat hospital 15 hari dah memang dah cukup kuat dah after cesarean. So dah cukup kuat dah dan baru balik rumah. So macam okay, lepas tu baru husband pergi kerja. So okay lah. Ada juga betul lah, ada hikmah dia juga dah tak biasa, tak tahu dah lama tak ada baby, kekok. Nak start balik macam baru. Lepas tu apa benda pun tak ada. We have to beli. Yes, man. Tak plan kan, tak tahu tiba-tiba Yang tu lah, tapi alhamdulillah lah husband sangat membantu lah. Kita orang kerjasama lah, sendiri-sendiri buat. Nasib lah 15 hari tu duduk hospital sampai memang strong lah, baru balik rumah. Okay lah macam tu kan, dah recover tau diri sendiri. So I just left lagi 15 hari nak settlekan pantang tu. Itu kau dah balik dah okay dah lah. So kalau Kak Shu pun basically Kak Shu pantang ke macam
pantang Melayu ke pantang ataupun makan makanan sihat? Which one? Makan makanan sihat. Oh yes. Tak pantas sangat sebenarnya. Susahlah kita kat luar ni, tapi cuma urut-urut tu kan tak dapat ada urut kan. Kalau kat Malaysia tu sedap je makcik tu datang urut seminggu ke 2 minggu. Dia tak ada confinement lady, ada confinement guy, which is husband kita sendiri. Tapi mencabarlah juga kan, penat. Kita belum lagi fully recover. Kak Syu kena masak dah lah juga untuk anak-anak ni. Dia orang sekolah and I have to drive the car pergi hantar dia orang pergi sekolah semualah. Still kena buat. Masa tu dah berapa hari? I mean masa tu dah sebulan? Belum. Terpaksa kan? Paksa, tak ada siapa nak tolong. Memang ya Allah, berilah pahala yang banyak untuk ibu-ibu ini. Amin. Sebab no choice, tak ada dah, memang terpaksa jadi kuat lah. Kalau Kak aku macam tu jugalah. Kalau Kak Ami pula, dalam kes Kak Ami tak ada nak kena hantar anak pergi sekolah, sebab yang sini kan Shogako sini jalan kaki, yang sulung tu jalan kaki. Yang nombor 2 je lah naik bas, tapi dia punya tadika, Yochiang dia dekat dengan tempat kerja husband Kak Ami. So basically pergi sama-sama dengan husband Kak Ami. So basically bila balik rumah dengan baby tu, Kak Ami dengan baby je lah. So memang husband, actually ada husband ke join dalam ni. Rasa nak tangan sikit. Kalau ada husband yang mendengar, husband yang mendengar, tolong dengar. Tolong dengar elok-elok. Tolong memang kerja rumah, tolong ambil semua segala benda kami boleh buat. Dari laundry, masak, cuci rumah, tolong. At least for 1 month, at least for a few weeks lah. Until betul-betul kita settle down dengan kita punya, breastfeeding. Kita anak pun dah okay breastfeed semua. Kita pun dah kuat semua. Dah boleh slowly uruskan sikit-sikit, bolehlah kita take over balik. Tapi in the meantime, sebulan tu lah at least husband memang kena buat semua rasanya. Betul. Kan Kak Syu? Betul. Tak boleh imagine kalau husband kita tak tolong kan. Rasanya memang mental koyak lah. Gila pun. Betul. Itulah orang cakap apa, bila duduk di perantauan ni kan, macam mana pun both husband and wife kita kena work as a team. Tak ada kata macam you buat ni, you buat macam kena masing-masing buat kerja. Betul. Kalau tak memang tak boleh lah, susah lah kot nak survive kalau kita memang perlukan kerjasama. Suami juga lah nak manage diri, walaupun orang kata macam mak akan demi anak dia akan kuat juga kan, tapi husband tak boleh lampi sangat lah orang kata kan, macam take part kan. Okay, so macam kan tadi saya dah dengar pasal beranak yang bersalin waktu COVID ni. So saya jadi macam, sebab akak bos ada experience kan, so jadi macam kalau lah akak macam ada orang yang macam tanya ataupun untuk expecting mom ke, ataupun untuk orang yang maybe dia tengah merancang untuk mengandung kan, sebab COVID takkan habis kot, kita tahu sekarang walaupun dah ada vaksin. So apa akak rasa expectation yang patut semua orang ada bila dia decide untuk mengandung ataupun dia akan bersalin nanti? Mungkin Kak Ami dulu kan jawab. Okay, boleh. Expectationnya kalau mungkin dari segi SOP itulah yang Kak Mi cakap tadi lah, yang husband tak boleh teman, lepas tu husband tak boleh visit. So kita, dari persediaan mental tu kena make peace lah, macam ada peace of mind je lah kat situ. Okay, terima, accept benda tu. Okay, kena lupakan benda macam tu. Tapi ada juga certain hospital yang tak strict. Ada juga certain hospital yang boleh husband teman. Macam contoh adalah, pernah juga dengar lah, boleh teman dengan syarat buat COVID test dulu. Kalau negatif, husband tu boleh teman. Ada juga macam tu lah. Okay. Lepas tu satu lagi, get vaccinated lah. Penting for you and for the baby kan. Please vaccinate yourself. Macam campaign vaccination lah pula. Sebab Kak Syu pun kalau tak ambil masa tu kan tak ada vaksin. Yang dia punya simptom tu, time kita dulu tak ada lagi vaksin. Vaksin
tahun ni which is kita dah lepas Baru. deliver. Kita dah lepas deliver semua tu kan, betul. baru start. Macam Kak Ami pun bulan 8 dengan bulan 9 hari tu baru dapat vaksin. So memang macam Kak Shu kena COVID sangat-sangat, dia hilang rasa, dia hilang bau, dia tak boleh nafas tu. Ya Allah, memang teruk gila macam rasa COVID ni. Bahayalah. Memang bahaya sangat lah. Tolonglah ambil vaksin. Betul? Jagalah SOP tu. Betul. Memang bahaya sangat. Expectation kan. So macam kalau saya dengar cerita Kak Ashu tadi, saya macam dia jadi macam, kalau saya cerita Kak Ashu dia jadi macam untuk orang yang merancang tu betul ke betul ke boleh mengandung waktu-waktu COVID ni. So dia macam kalau Kak Ashu sendiri betul tak maksudnya untuk Kak Ashu yang kena COVID kan, Kak Ashu rasa apa expectation kita patut letak? Tadi Kak Abi pun cakap macam kita kena bersedia macam dengan SOP, macam kena berlapang dada dengan segala SOP yang diletakkan. Tapi kalau untuk Kak Ashu sendiri macam mana? Kak Ashu pun ada tambahan point ke macam ni? Dalam musim-musim pandemik ni kan, kalau nak pregnant tu memang kena fikir habis-habis sebab memang you have to be prepared mentally and physically. Itulah memang betul. Tak macam kita dulu macam seronok bila pregnancy tu satu benda yang macam seronok tau, sebab macam kita pregnant macam best, so kita tak ada rasa macam stress apa-apa benda ni. Satu kita pregnant, bila kita pregnant dia mental kita memang kita nak keluar, kita nak relax, kita nak ni tak boleh tau. So banyak benda yang tak boleh lah. So memang kena jaga diri betul-betul. Kalau betul-betul dah pregnant, take care yourself lah memang. COVID ni sangat-sangat bahaya lah. Sebab sakit bila kena. Ya Allah. Sampai sekarang the symptom pun still kadang-kadang dia macam hilangkan bau dia. Kadang-kadang dia still ada. And then kacau lah. Memang dia kacau mental lah. Kak Shu nak tanya, post COVID punya macam check up ke apa ke tak ada ke? Contoh macam dia nak check kita punya lungs, paru-paru, tak ada? That's why lagi satu kat Japan ni pelik gila. Tak macam kita kat Malaysia kan, macam dia orang bagi gelang pink, dia pergi kan. So macam bukan nak cakap Japan ni tak bagus ke apa, tapi macam kita sampai my husband macam aku please give me something that prove that I memang dah habis COVID. Sebab I need to show to the company. Tapi dia orang tak boleh bagi benda tu. So macam kita pun, that's why yang baby tu dia cakap after Kak Shu balik 2 weeks baru dia kata, dia cuma cakap mulut je lah macam okay after 2 weeks kan dah okay, baru baby boleh balik. Tapi tak ada buat apa-apa test dah ke. Kita pun macam betul ke ni nak kiss baby, betul ke sekali lagi kena kat baby. Macam ada jugalah perasaan macam tu kan. Takut juga, tapi dia memang macam tu, dia orang tak ada buat apa pun. Macam ada soalan tadi. Ada soalan. Kalau dari segi kos rawatan untuk di sini macam mana? Dia jadi mahal. Kalau dia jadi mahal tak? Kalau positif COVID akan jadi double ke? Yang tu mungkin kita tanya Kak Ashu. Kita tanya Kak Ashu lah kot kan. Okay. The thing is, Kak Shu, kita dah prepare tau. So satu Kak Shu dah cakap, Kak Shu dah pergi bayar hospital lain dan nak beranak. So kita orang situ hospital tu 570,000. So tak apalah. Kita kan dapat 420. 57 mam. Okay. So lepas tu dah tak boleh beranak hospital tu. Tak apalah. Dia orang asyik kasih balik lah. Sebab dah positif. Dia orang yang tak boleh terima Kak Shu. So you have to go other hospital. We give back your money. And then pergi dekat hospital government ni, Kak Shu dah macam risau. Dah kita dah bajet macam berapa? Caesarean pula. How much is it? Caesarean tu dah minta lepas beranak tu cakap, can you check how much is the bill? I need to know how much is the bill for some more dah kena COVID. And then the thing is, dia orang cakap no, everything is free. Gitu. Sebabnya yang saya faham juga lah, kalau macam dia jadi case emergency kan, macam memang dia yang decide untuk Caesar. So Hokeng cover. Yes, Hokeng cover. Dia cakap tak payah bayar sebab memang dia yang decide you kena Caesar macam tu. Betul. So dia cakap everything insurance covered. Seriously? Yes. Seriously, tak payah bayar. Keluar hospital macam tu je. Yes.
The baby pun duduk warded baby pun memang free. Tapi Hotel baby cover. sebab dia duduk sebulan, so I have to pay Oh, kena bayar juga. 50,000. 50,000. Oh, gomang. Tak mahal mana lah. Kan? Itu je. Tak, yang lain tak payah bayar apa satu sen pun. Alhamdulillah. Beki baby tu. Kalau tak mahal tu Caesar. Kan? Kat sini Caesar mahal Mahal. Tak sudah tanya macam how much I need to prepare the money now. Especially general hospital kan mahal biasanya. Kan? Oh, I see. Sebab kalau dia under COVID, so dia jadi macam zeronya. Okay. I see. Itu semua orang. So jangan risau kalau kena COVID, risau untuk kesihatan diri sendiri dan baby sahaja, kos tolak tepi, okay? Okay. Ada soalan kat sini. Dia tanya, ni tak ada kaitan COVID tapi dia tanya, akhirnya tanya kalau dah tahu diri mengandung, apa proses seterusnya untuk dapatkan monthly check-up and etc sampailah delivery? Kalau first dapat, contohnya bila dah tahu mengandung dari ni kan, UPT kan, pregnancy test, kalau dah berline ataupun positif, first thing first kena pergi klinik ataupun hospital yang berdekatan yang pakar perbidanan lah, ONG lah, yang akan mengesahkan kita ni pregnant. Lepas tu dia akan keluarkan surat. Dia macam mana dia mengesahkan kita pregnant? Kalau dah ada heartbeat, which is 8 weeks ke atas. Bila dah ada heartbeat, dia sahkan kita pregnant, and then kena bawa surat tu pergi City Hall. Lepas tu orang City Hall akan bagi buku maternity tu lah, Potesture tu kan, akan bagi buku maternity and kupon-kupon segala lah yang setiap kali kita check up kita akan kerajaan dapat allowance kan, dapat kupon, so kita tak bayar full ataupun bayar sikit macam tu lah. Basically lepas tu barulah pilihlah hospital ataupun klinik mana yang kita nak bersalin. Yang biasanya kat situ lah check up, kat situ lah bersalin, ataupun nak check up kat situ bersalin kat lain pun boleh juga. Mana-mana yang sesuai dengan kita punya situasi. Saya macam curious lah, macam untuk Kak Ami dengan Kak Shu kan. So masa pergi hospital yang macam kalau Kak Shu first hospital lah kan. Sebab kan masa tu tengah COVID kan. So ada tak macam doktor memang beritahu precaution, what if kalau, maksudnya awal lagi macam what if kalau kena COVID, so you kena send kat mana-mana. Ada tak dia beritahu prosedur hospital tu? Ada. Kalau contoh Kak Ami masa yang bersalin yang nombor 3 tu, bersalin tak cukup bulan tu, kat hospital tu ada bagi tahu kalaulah awak positif COVID, kami tak boleh handle dah awak punya throughout your pregnancy until delivery. So kena serahkan, macam kes Kak Shu, kena serahkan pada City Hall sebab dia dah under macam government punya control kan. So macam City Hall akan decide which hospital you akan deliver and pergi check up and macam tu. So dah tak boleh sebab yang tu private hospital. So dia tak handle COVID case. City Hall yang akan decide semua tu. Yes, so sebab kat Jepun ni dia macam ada hospital memang yang ni je, hospital ni je yang handle COVID case. COVID betul. See. COVID patient semua kat sana. Macam tu. Ada orang tanya Kak Shu, kalau yang emergency Caesar tu hospital khas bersalin atau general hospital? General hospital kan? General hospital. Dia akan transfer kepada hospital yang cover COVID patient lah kan? Yes, betul. City Hall yang buat decision tu lah, tu yang macam Kak Shu cakap, bila dah husband positif tu, City Hall dah take the case tau. So macam okay, kita orang akan buat decision lah hospital mana yang you have to go for delivery nantilah. Tunggu je lah, lepas tu terkejut tergempak dah terberanak pula awal pula. Itu yang kelang kabut tu semua tu. Kan, sebab dia beranak bersalin awal 3 minggu kan. Nasib baik dah full term Kak Shu. Kalau 30 minggu, 32 minggu lagi lama duduk dalam NICU tu. Betul. Kan? Itu pula dia kecil pula. Itulah. Dia kecil. 2 kilo je dia keluar. Maybe stress ke apa, tak tahulah, penat ke. Jaga orang pesakit COVID sampai kena COVID. Itulah ya Allah. Hai. Aduh.
Macam ada orang tanya, kalau tak COVID, emergency Caesar berapa kos? Tak sure. Pastilah, tapi yang neighbor yang ada kawan lah, husbandnya kawan ni, dia cakap expensive lah. Memang lebih macam dia kena tambah duit 100,000 daripada government dah bagi duit. So dia kena tambah government bagi 420,000 yen. Betul. Kalau beranak normal pun biasa kena tambah lagi lah. Mungkin daripada 420,000 yen tu jadi 500,000 yen ke atas biasanya lah. So kalau Caesar lagi mungkin dalam 800,000 yen, 700,000 yen, tak tahu ha. Ikut macam mana cara emergency macam mana. And sebenarnya kos bersalin ni ikut tempat sebenarnya. Ikut tempat. Betul. Kalau macam area Tokyo mahal lah. Memang tahulah Tokyo, Yokohama mahal lah. Macam pengalaman bersalin masa dekat Yamagata dulu murah lah. Kategori murah lah. Lepas tu rezeki bersalin lagi dekat Iwate ni, Tohoku pun alhamdulillah consider murah jugalah. Area kampung kan. Kalau area bandar biasanya mahal lah sikit kosnya. Tak sama. Aduh, macam-macam. Mana host? Mana Lila? Tiba-tiba kita pula jadi host Kak Syu. Kan. Tapi betul orang tu tanya nature bersalin dekat Japan, dia orang tak encourage for anything kan, epidural ke nothing kan. Dia yes, natural birth. Natural birth. Betul. Tak macam Malaysia boleh pilih nak ambil epidural, doktor I want epidural pasal sakit. Betul. Kat sini selagi dia tengok tak kita boleh, kan? kuat, especially muda-muda kan, 20-an lagi. Sebab ingatlah masa bersalin anak first dulu, masa tu umur 25 tahun kan. Lepas tu kan sakit lama, lepas tu kita minta lah nak ubat tahan sakit kan. Ada tak ubat tahan sakit? Dia senyum je, doktor tu senyum. Gambar tene. Mama dia cakap awak kuat lagi, awak muda lagi. Gambar tene. Dia kata ni macam marathon. Dah half dah marathon ni. Lagi half lagi. Kita time tu kau cakap lah apa pun tak masuk. Dah sakit kan. Sakit kan. Dia pujuk juga untuk apa natural kan selagi tu. Selagi boleh natural dia akan natural. Gas semua pun tak dapat apa. Semua natural. Aduh. Alah comelnya dia. Dah lama dah dia pun lah. Sorry, terkeluar tadi. Ya. Itulah tiba-tiba Lila. Tak ada host. Kita jadi host. Macam Kak Amin dengan Kak Syu dah okey ni. Tak boleh Kak. Okey. Ada soalan lagi ni. Kak Amin admin hospital time berapa cm dilated macam nak baca? Dilated. Ni saja siapa tanya? Sorry. Siti Syariza tanya. Masa dekat hospital dah berapa? Kalau yang latest tu kami pergi memang dekat-dekat lah. Masa tu sakit dah macam 5 minutes apart macam tu. Pergi-pergi dah sampai tu dah 5-6 cm dilated. Sebab tu cepat kot. Pukul 8 check in hospital, 11 suku bersalin. Sebab pengalaman anak yang first tu sakit lama 32 jam. Bila lebih berapa jam? Bila lebih 24 jam tu dia induce. Dia induce untuk cepatkan lagi bukaan. Lepas tu kalau induce tu pula tambah pula charge bill hospital tu, which is bukan salah kita. Lepas tu bersalin hari Sabtu ke, hari Ahad ke, public holiday ke, which is bukan salah kita, pun ada extra charge. Bersalin lebih 12 malam, ada extra charge. Bersalin lebih pukul 5 petang, ada dia punya extra charge. Which is bukan salah kita. Bukan kita minta nak bersalin pukul 5, pukul 6. Dia kira macam dia kerja lah. Dia kerja bukan office hours. So kita kena bayar dia lebih lah. Nice. Tapi nak macam mana. Tapi jangan risau pasal kos. Bukan tugas betul. Yang penting apa ni? Yang penting kita dengan baby selamat. Betul. Kita dengan baby selamat itu dah ni. Yang kos tu belakang kita. Betul. Beranak dulu.
So mungkin ada soalan lagi juga ni. Boleh share tak tips berpantang sendiri dengan husband untuk first time mom? Kak Ashu mungkin boleh jawab. Kak Ashu first time lah kira kan? Kak Ashu kira first time lah kan? Oh, macam first time balik kan, aduh. Tapi husband lah yang buatkan makanan tu semua. So, lagi satu Kak Shu dah settle-settlekan dalam peti ais tau. Macam buatlah apa benda you frozen kan lah. Frozen lauk. So lepas tu husband you dah boleh panaskan. Macam senang lah nak makan macam tu. Sediakan makanan tu. Tengah pregnant ada doktor supply any vitamin macam Obimin atau folic acid. Kat sini biasanya tak ada. Pengalaman bersalin 4 kali, pengalaman mengandung 4 kali kat sini tak pernah dapat folic acid sekalipun tak pernah dapat. Cumanya first pergi jumpa doktor bila dah tahu pregnant tu, dia akan nasihatkan kena ambil kena makan makanan yang diet yang seimbang lah, lebihkan sayur, especially horenso tu kan, spinach tu kan, sebab ada banyak folic acid. Kalau macam kes saya sebab darah rendah, so disuruh makan horenso tu kan. Horenso tu pun banyak iron lah, banyak iron. Horenso tu apa sawi tu bayam. Bayam. Yes, bayam. Spinach. So basically beli sendirilah. Ada je jual dekat drugstore folic acid ataupun yang untuk memang pregnant mama kan punya tu, dia dah complete ada vitamin, ada folic acid, ada kalsium, semua yang tu so boleh je beli yang tu and then consume lah sampailah bersalin lah. Actually lepas bersalin pun Kak Ami consume lagi vitamin, sebab untuk breastfeeding kan kadang-kadang kita ni makan pun tak cukup sayur kan, tak cukup protein kan. So lepas bersalin pun Kak Mi still lagi consume prenatal vitamins. Kita orang juga soalan daripada peserta yang daftar, macam through borang pendaftaran. So ada soalan ni, ini mungkin Kak Ami kot yang boleh jawab. Katanya confused tak nak decide nak bersalin kat Jepun ke atau dekat Malaysia despite fee yang sangat berbeza. Confused tak Kak? Okay, sebenarnya masa mengandung yang kali ketiga tu Kak Ami gap lama jugalah, macam Kak Ashu jugalah. Last bersalin 2015, lepas tu 2020 pregnant kan. Kiranya 5 tahun 6 tahun gap lah masa tu kan. So masa tu terfikir juga nak bersalin kat Malaysia. Lepas tu tiba-tiba COVID melanda. So macam cancel lah bersalin kat Malaysia sebab fikir macam kalau tiba-tiba terstart kat Malaysia, lamanya berjauhan dengan suami kan. Sebab kalau Kak Ami punya prinsip ni, walau macam mana sekalipun nak sama-sama redah dengan suami, sama-sama susah. Macam kiranya tak apalah kita jauh dengan family kan, tapi suami kena adalah juga dekat dengan kita kalau Kak Ami lah. Satu lagi sebab ada anak nombor 1, 2 kan dah sekolah. Lepas tu nombor 2 tu pun dah juga susah sikit lah kalau kita nak balik Malaysia, dia nak kena pergi masuk sekolah Malaysia pula kan, macam mana, susah kan. Sebab tu memang continue bersalin kat sini je lah. Thank you Kak Ami. Okay, soalan kedua, yang ni mungkin Kak Ashu boleh explain. Dia tanya macam mana nak explain dalam Nihongo dekat hospital Tai rasa nak bersalin. Kak Ashu buat macam mana? Tapi macam mana nak bersalin, nak cakap Ashu ketuban pecah. Macam mana nak explain dekat maksudnya bila dekat ketuban Kak Ashu pecah tu, Kak Ashu ke hospital ke? So what did you do masa tu? Okay, masa tu kan nasib baiklah kita orang husband ada macam best friend yang kawasan rumah ni, dia neighbor kita orang dulu, dia sangat-sangat baik. And dia lah kita orang macam dah pecah ketuban tu macam, now can you please call ambulance now, my wife, macam tu. Dia yang telefon hospital, dia yang buat semua arrangement. Orang Malaysia juga ke? Ke orang Jepun? Japanese. Baik. But dia boleh cakap English dan dia sangat baik. Dia lah yang buatlah semua benda, kira daripada mula Kak Ashu pregnant, yang buat appointment nak beranak kat hospital tu. So dia lah yang settlekan semua benda.
Dia lah yang jadi orang tengah daripada sepanjang proses tu. Husband Kak Shu boleh cakap bahasa Jepun ke? Tak boleh sangat, dia cakap sikit. Sebab dia punya boss Irishman. So dia orang macam banyak cakap English. Banyak cakap English. Dan dia pun bukannya dia hari-hari dengan kuda. So bukan orang. Klien kuda. Klien dia kuda je. Comel je. In case apa yang ada kat sini yang tanya macam mana nak explain dalam Nihongo dekat hospital, waktu masa nak bersalin tu macam rasanya lebih kepada kita cuba ingat certain words yang tapi mungkin Kak Ami boleh explain juga kalau nak call tu. Sebab kadang even yang terpandai Jepun pun macam blur kat time nak rasa nak sakit nak beranak tu macam nak call. Actually kalau ikut ni lah pengalaman ni hospital ni, yang pengalaman hospital yang latest ni, dia bila masa mula-mula pergi check up tu dia dah bagi satu this booklet. Lupa pula kat mana booklet tu. Dia listkan setiap every details what you have to do dari awal pregnancy sampailah nak terberanak, sampailah rasa contraction, and apa kena buat step by step. Very detail lah juga. Contohnya bila dah rasa bila keluar blood discharge kan, contohnya lah tak boleh dah mandi ofuro, contohnya lah. Betul tak boleh. Saya tak tahu. Tak boleh berendam bathtub sebab takut infection. Kalau dah pecah ketuban pun tak boleh mandi bathtub. Sebab kemungkinan ada kuman kan dalam air tu. So Kak Mi rasa membantulah booklet tu. Rasanya setiap hospital sediakan, considering in Japan ni kan very detail. Biasanya dia sediakan. Yes. Tapi in Japanese lah semua. Tapi dia bagi Japanese English. Ya. Japanese English kat okay, baguslah. Dia orang yang hospital tu lah yang pergi check up, so dia bagilah. So kalau bila pergi jumpa doktor ni macam okay, dia dah bagilah. So dia tanya soalan ni kau jawab soalan ni. Dia macam tu. Ada English version lah. Nanti boleh cari, kalau jumpa boleh share. Tapi basically kalau macam blur sangat cakap itai. Itai. Dengan berapa minit gofung ke? Biasanya telefon, kalau telefon ibu mengandung yang dah nak bersalin, telefon dia akan tanya berapa minit apart. So kalau blur sangat cakap je gofung, contohnya lah. Gofung itai. Dia dah tahu dah kot. Cakap gofung pun dia tahu dah. Gofung itai. Mesti dia tahu dah. Mesti dia tahu dah. Dia dah tahu dah ni foreigner ni, macam foreigner je. Betul. Ada soalan juga. Bagaimana mental state bila ahli keluarga tak dapat melawat? Itulah yang kami cakap tadi, itulah rasa lonely lah. Rasa tak tahu nak cakap macam mana, rasa plain je, rasa macam duduk hospital gitu. Nasib baiklah makanan hospital sedap-sedap kan. So terubat jugalah. Okey tak Kashu, makanan hospital? Betul. Video call lah, memang video call sentiasa. Sebab kakak dengan abang dia pun nak tengok baby kan. Tapi in case Kak Shu ni, lagilah Kak Shu sendiri tak boleh tengok baby. Tak tahu macam mana baby tu, cuma tengok dalam gambar je. Memang tu je. Cakap ya Allah, dia orang memang tak bagi. So tak apalah. Masa first day ambil dia tu balik tu 30 hari selepas tu baru macam tengok semua benda, baru dapat pegang baru. And memang tak boleh breastfeed, tapi alhamdulillah first day balik dia bagi breastfeed terus sampai sekarang. Dia breastfeeding, dia tak minum dah susu lembu tu, dia memang tak minum terus. Alhamdulillah. Dia nak, kita dah risau 1 month kot dia tak minum susu kan. Tapi dia boleh. Alhamdulillah. So ada juga dia ada satu soalan juga tanya ni, kata masalah terbesar saya bersalin di musim COVID ni ialah penjagaan masa berpantang. Kalau dahulu anak pertama pair saya ada, kemudian kami bawa servis CL daripada Malaysia untuk seminggu. Tapi musim COVID ni agak mustahil. Tambahan pula saya sudah ada anak seorang. Persoalannya, adakah ada servis semacam CL di Jepun? Mungkin daripada Shakusho ke untuk penjagaan berpantang mak dan baby? Sekejap panjang sangat soalan dia.
Panjang. Dia macam, so basically tanya, ada tak servis macam CL ni dekat Jepun juga? Mungkin dari Singapore ke dari... Kalau ikut pengalaman Kak Ami sendiri tak pernah ambil lah. Cuma pernah juga dengar macam ada someone ada ambil kan. Cuma tak pasti dari segi bayarannya macam mana, meluas ke tak benda tu, sebab orang Jepun sendiri pun rasanya diorang pun sendiri-sendiri most of the time rasanya kalau bersalin. Kiranya balik rumah tu diorang start buat kerja macam tu je lah kan. Unless sepengetahuan saya lah, dia ada benda ni, cuma itulah mungkin boleh tanya aku Shaw. Kadang ada hospital yang sediakan servis macam ni. So mungkin lah juga kan. So ada juga ni daripada Ibu Musa cakap free boleh ambil dekat City Hall. So mungkin boleh tanya City Hall lah benda ni. Kalau saya punya tempat dulu kat City Hall pun dia ada macam, dia adalah, dia taklah macam bagi saya tak tahu servis CL tu macam mana, tapi dia adalah servis yang macam tolong untuk tolong-tolong ni adalah. So mungkin boleh tanya pada City Hall. Betul-betul. Sebab kat Jepun ni actually dia setiap bandar tu lain dia punya management and cara dia tu. Mungkin basicnya sama tapi untuk lebih spesifik tu lain sebenarnya. Contohnya Iwate lain, Iwate lain, masa dekat Kanagawa pun lain. Dia punya tu even allowance pun lain, contohnya lah. Betul memang lain. So, semua tempat kena lain, refer kepada masing-masing punya city. Tapi yang tu memang ada lah kat City Hall, sebab masa Kak Syu kat hospital, diorang ada explain kalau you need help, diorang bagi satu surat lah. Helper. Kan? Ada juga. Diorang, tapi kena minta kat City Hall lah. Nah itulah betul-betul. Tapi tak minta pun, buat sendiri je. Pasal dia mau tanya kat Kak Syu ni, dia tanya Kak Syu ada prepare formula milk brand from Malaysia atau diorang bagi formula milk brand Jepun? Tak prepare lah Malaysia, tapi masa Kak Syu kat hospital cakap, satu dah cakap aku Muslim, aku tak boleh makan yang ni lah, kena makan daging semua tak boleh. So diorang, and then baby dah cakap dah, then diorang Google, diorang cari susu yang baby boleh minum. Sama so lah. Diorang bagi formula milk yang baby boleh minum lah. Sama lah. Adalah, kita soalan 7 saya tengok soalan ni. Lepas tu ada soalan ni, adakah pam susu digalakkan di Jepun atau direct breastfeed? Direct. Dia even masa cerita lah cakap, adalah masa cerita dengan nurse kat situ cakap kalau ibu bekerja dekat Malaysia ni biasanya dia orang akan pam susu kan macam ni. So bagi dia orang macam benda tu agak susah lah. Jarang lah dengar. Even kalau kat Malaysia pun baby dah umur setahun pun pam susu lagi kan. Kat sini tak dah biasanya. Jarang kot dengar mak-mak bekerja kat sini pam susu. Kalau ikut pengalaman saya, 2 hospital berbeza. First hospital dia tak menggalakkan direct, dia macam bukan mesra breastfeeding. Yang kedua mesra breastfeeding. So, itulah tengok juga hospital tu. Ada yang betul-betul encourage kan, ada yang macam biasa-biasa je. Ada orang tanya Kak Asyu, tadi Kak Asyu cakap sekarang Kak Asyu breastfeed sampai sekarang. So Kak Asyu memang maintain pam susu dekat ward dia, sebab Kak Asyu boleh breastfeed lagi selepas keluar ward. Sebab masa dekat ward tu, nurse tu memang diorang sangat-sangat encourage yang macam diorang tolong. Yang sebab dah bengkak kan susu, baby tak boleh minum. And diorang tolong lah, memang diorang tolong untuk okay macam ni, you buat macam ni. And then susu tu pam every day memang pam. Diorang tanya pula tu berapa ounce. Yes. Catat berapa. Yes, tu nak cerita satu lagi. Diorang nak tahu kan benda tu. Nak cerita satu lagi pasal baby minum susu kan. Kalau dekat Jepun ni baby sebelum minum susu biasanya dia timbang berat baby. Lepas tu kita bagi susu badan kita kan, direct feeding. Lepas kita bagi tu, lepas tu dia pun timbang lagi baby tu. Dia nak tahu berapa banyak sebenarnya susu yang masuk ke dalam baby tu. Sikit-sikit 20 gram ke, kalau 20 gram which is 20 ml lah, 20 cc kan, 20 ml which is okay, maksudnya your breast producing this
amount of milk macam ni. So okay, lega lah kat situ. Betul. Basically dia pun macam tu lah, dia kena timbang sebelum. Particular kan. Tak tahu lah Very kalau orang good. Caesar macam mana, tapi kalau orang beranak normal Normal? dia kena Caesar. Kalau Yeah, kena buat sendiri kan. tak tahulah macam mana nak buat kalau Caesar. Suara konfirmasi. Kalau buat dalam Caesar, ya Allah, nak berjalan semua tu. Ada lagi tak soalan? Daripada sini dah tak ada soalan. Ada soalan apa-apa lagi daripada para pendengar sekalian? Oh, ada orang cakap ada jumpa IG Malay Massage _JP_re buat servis confinement. So mungkin boleh tengok. Okay, ada apa-apa soalan lagi ke? Soalan yang ajar tak breastfeed time tu ada dia memang ajar lah dekat rasanya dah ajar kan? Ajar. Even anak ketiga pun sekalipun dia, maksudnya dia tanyalah kan nak ajar ke. Kalau anak pertama lagilah dia ajar kan. Banyak benda jugalah rasanya belajar sepanjang duduk, bukan duduk 5 hari 7 hari hospital tu duduk saja, tak, macam-macam lah cara mandikan baby, cara baby punya najis tu macam mana, yang normal macam mana tak normal, berapa kali sepatutnya berak, berapa kali sepatutnya kencing, semualah every little detail dia akan ajar. Betul. Ada soalan. Saya tak pernah soalan ni tapi dia tanya balik. Boleh tak nak tahu the silver lining dari point of view yang bersalin? Sebab macam dengan Hashi, dengan cerita Hashi ni takut pula. Oh. Siapa nak jawab dulu? Kak Ami ke Kak Ashu? Silakan. Silver lining Kak Ashu dululah kot. Kak Ashu silakan. Kak Ashu. Apakah hikmahnya Kak Ashu? Hikmahnya bersalin dalam pandemik COVID. Okay, hikmahnya kita husband and wife lagi membantu sangat-sangat. Sebab kan kita jaga kita kena saling bantu-bantu, dia jaga, kita jaga. So kena pandai-pandai lah. So memang lagi close lah. Dulu kalau macam kita kat Malaysia ke apa, tak apa, mak kita ada kan. Macam tu ada orang lain boleh tolong. Dia macam tak ambil kisah sangat. So this time memang dia kena tahu semua benda. Itulah. Ada hikmah dia lah. InsyaAllah ada hikmah dia. Kalau Kak Ami pula macam mana? Hikmahnya kalau Kak Ami lah, rasanya dapat lagi push Kak Ami punya ni honggok kot. Terpaksa jadi inilah, kena buat pandai lah. Sebab husband tak ada kan, nak teman. Tak ada siapa yang tolong teman. Sebelum ni masa anak pertama kedua semua husband teman, bersalin, like macam husband kami translate lah semua kan, selagi dia boleh translate kan. So yang bersalin kali ni husband tak ada teman, so terpaksalah kita kena, mungkin rasanya dalam kami term medical yang macam biasa digunakan sepanjang di hospital tu kami hafal lah. hafal sikit-sikit. Macam tu lah rasa kita lagi rasa nak mungkin rasa lagi nak improve lah ni honggok kan. Betul, dah kat sini memang betul kena belajar lah. Rasa macam susahnya nak communicate dengan dia orang ni. Tapi Kak Shu, sebab anak Kak Shu yang sulung kan dah besar kan, kita banyak belajar daripada dia sebenarnya. Itulah dia pun cepat. Budak-budak kan cepat. Kita macam ya Allah lambatnya. Tapi betul lah. Susah kan nak tak boleh cakap kan. Susahnya kalau hidup kat sini tak boleh cakap. Sebab dia orang tak nak cakap English. Dia orang takut sebenarnya nak cakap English. Ada soalan. Tahu ke susu FM apa yang hospital bagi? Alamak, susu apa tu? Ada kat bawah tu. Apa? Lama. Sekejap. Wakodo apa? Tak ingat brand apa? Wakodo kot. Yes, betul. Wakodo, betul. Color pink. Yes, color pink tu kan. Yes, color pink. Wakodo, betul. Okay, ada soalan lagi. Kita dah macam nak dekat 10.30 ni. So, ada soalan lagi ke? Saya buka sampai 10 saat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay.
So sebelum sebab apa kita ada aktiviti sampingan sikit. So sebelum saya macam nak pass ke aktiviti sampingan ni kejap. So nak mintalah sedikit nasihat daripada akak-akak mama senpai yang berpengalaman berpreneur dengan bersalin dekat COVID ni. So apa advice untuk orang-orang yang mungkin akan bersalin lepas ataupun mungkin tengah merancang atau mungkin memang apa-apalah. So mungkin Kak Ami dulu boleh? Okay. Okay, first thing first, saya nak benda yang paling penting rasanya persediaan mental lah. Kena bersedia dari segi apa rules and SOP hospital yang kita nak bersalin tu. Contohnya lah, kalau kata husband tak boleh teman, so kena redha lah kat situ. Lepas tu, kalau boleh, belajarlah sikit tentang term-term Nihongo yang rasa macam yang simple-simple kan. Sikit-sikit pun tak apalah. Mungkin benda yang sikit-sikit tu buat kita rasa macam lagi rasa safe, rasa macam confident sikit kan. Lepas tu untuk para bapa yang bakal menyambut ibu berpantang dan baby, belajar-belajarlah memasak kalau boleh. Mungkin ramai dah yang pandai masak kan. Tapi macam husband kami, dia buat list nak masak apa selama lebih kurang 3 minggu macam tu kot. Every day dia nak masak apa, nak ni. So dia boleh manage nak beli lauk apa, nak masak apa, nak prepare apa. Untuk ibu mengandung lah dan ibu berpantang lah. Walaupun kita sebenarnya tak pantang sangat. Satu lagi kita kena tak boleh nak strict sangat bab pantang. Contohnya, okay tak boleh ni, nak kena urut ni, buku ni nak kena urut, buku ni nak kena urut. Lepas tu nak apa? Nak mandi wap ke apa? Sauna ke apa? tak boleh kan. So kita kena make peace dah benda tu. Lupakan dulu pasal yang tu. Yang penting makan makanan sihat. Susu kita, susu badan flow okay, baby menyusu okay. Pun dah cukup dah. Tak payah sangatlah nak fikir yang macam very particular kan, nak kena urut kat sini berapa saat ke contohnya lah, tak tahulah kan. So tak boleh nak strict sangatlah bab pantang tu. And suami kena banyak membantu persediaan dari segi mental dan belajar Nihongo sikit-sikit kalau mana yang rasa sempat. Itu je kot. Kalau Kak Ashu macam mana? Sama je, lebih kurang sama je macam Ami tu semua. Cuma satu je, memang kena siap-siapkan dirilah dengan keadaan pandemik ni. Kita kena biasakan diri dengan new norms. Dah tahu dah, memang you dah boleh expect dah. Pandemik ni you tak boleh nak macam-macam benda lah. Kita nak kena jagalah. Bahayalah untuk ibu mengandung ni, sangat-sangat penting lah. Tolonglah jaga, janganlah bagi kena COVID. Tu je. Jagalah diri. Duduklah dalam rumah ke. Sebab kita dua nyawa kan. Diri kita besar baby lagi. Betul. Kita punya paranoid, kita punya risau tu. Sebab kita pregnant, tak boleh stress kan. So kena mental kuat lah. Betul lah cakap Ami. Sebab kita tak ada family. Support tu cuma husband lah kita punya yang paling utuh tu. Kalau husband tak boleh nak support, habislah kita. Tu saya lupa. Ada soalan. Kalau ada ni tak brand atau kedai yang recommended untuk cari barang baby atau barang pantang? Nishi Matsuya, kedai yang ada gambar rabbit tu. Rabbit, lambang kalau biru putih tu kan. Tu nama kedai tu Nishi Matsuya. Kedai tu murah, affordable and rasanya almost everything ada kat situ. Baju baby, semua-semualah yang basic semua insya-Allah ada kat situ. Kalau tak ada juga, insya-Allah boleh je search online dekat Amazon ke mana-mana, insya-Allah ada je. Ada orang cakap kacang hompo pada. Kacang hompo boleh, kacang hompo. Cuma kacang hompo biasa mahal sikit lah, mahal sikit. Betul. Okay. So kita tak tutup lagi sesi. Kita akan pass sikit kepada seorang lagi yang akan handle sikit. Kita ada aktiviti sikit. So minta semua orang tunggu kejap. So saya pass kepada Shana lah untuk teruskan yang kita punya sedikit aktiviti. Okay. Dengar ke? Dengar. Okay, thank you Lila. Kak Ami dan Kak Shu. So semua orang rasa banyak input. Ada orang ambil nota tak? Sebab
kita punya aktiviti ni sangat berkaitan dengan nota-nota yang semua orang ambil malam ni. So kalau siapa tak ambil nota, Zanin, Nagara, kita cuba lagi lah next session. Okay, so first, kita akan buat aktiviti. So ada, tadi kita dah explain dekat awal-awal tadi and ada bagi juga dalam chat tadi. Kalau perasan tadi, throughout kita punya session ada 4 kali share screen. Ada huruf. Ada 4 huruf yang kita pancarkan dekat screen kan. Okay, so sekejap lagi saya kira 1, 2, 3. Belum lagi. Saya kira 1, 2, 3. Siapa chat nombor 1 paling atas yang masuk paling awal, tulis urutan huruf tadi dengan betul. Yang urutan yang saya share screen tadi tu dengan betul, dia akan dapat hadiah. Okay. Hopefully ada lah. So saya kira apa je? Dah ada dah. Dah ada lah. Wow, okay. Wah, hebatnya. Okay, so pemenang kita adalah Ardin dan Abisina. Okay. Omedetou gozaimasu. So nanti kita akan contact. So tak apa, yang lain boleh menang lagi. Okay, next. Okay. Jangan putus asa. Next, kita ada soalan, 3 soalan. Kak Fiza masuk lambat. 3 soalan kita akan jawab sekarang. Maksudnya terus bagi jawapan sekarang and kita akan terus pilih pemenang. Sama macam tadi, orang yang jawab paling awal. Tapi ada soalan yang keempat, soalan tu jawapan kena simpan. Kena tulislah dekat ketai ke, dekat phone ke, dekat mana-mana. Kita akan kumpul selama 5 sesi nanti. So nanti dapat 5 jawapan. Orang tu akan, siapa yang hantar jawapan yang betul dan cepat, kita akan bagi hadiah lah lepas habis 5 sesi. Which means mungkin lagi 5 bulan. So kena simpan betul-betul kat mana jawapan, kat mana soalan terkumpul. Okay. So 3 soalan je dulu kita akan jawab terus waktu ni. Okay, ready soalan ni berkaitan dengan konten tadi. So Kak Ami dengan Kak Shu boleh check lah jawapan orang bagi betul ke tak. Okay. Okay, soalan pertama. Ready siapa type paling cepat jawapan terus. Okay, soalan pertama. Okay, macam mana Kak Shu boleh dapat disuspek dapat COVID? Daripada siapa? Oh, pantas Nur Okay. Kak Shu ada jawapan betul tak? Betul. Betul. Husband boleh dapat COVID daripada close contact dia lah kat tempat kerja. Okay, so pemenangnya adalah Siti Syariza. Okay, AJK yang kena tolong ambil nama, tolong take note. Tolong take note nama 2 orang ni yang menang. Nanti tak dapat hadiah pula. Okay, so tanya Siti Syariza. Okay, next. Soalan kedua. Okay. Apa yang buat Kak Ami decide untuk bersalin dekat Nihon? Okay. Doci. Yang ni macam Kak Ami je. Kak Ami je boleh bagi jawapan. Yang mana yang paling dekat di hati? Yang mana paling dekat di hati? Okay, banyak dah jawapan ni Kak Ami. Kak Ami tanya hati. Kak Ami mute. Kak Ami tanya dalam diri yang mana satu jawapan yang paling betul sekali. Okay, kalau ikut yang paling betul sekali, suami dan anak-anak lah. Okay. Jawapan dia ialah siapa yang menang? Ada orang tulis kan suami dan anak-anak. Ada husband dan anak-anak. Orang first Nabila. Okay. Tahniah. Okay, so suami dan anak-anak Nabila. Okay, tahniah Nabila. Susah senang bersama. Ayat Kak Ami juga Susah senang bersama, yes. Okay. So soalan yang last kali untuk pemenang minggu ni. Soalan ketiga. Okay, apa yang penting bila kita dah nak bersalin, kita kat rumah, kita call hospital, apa yang kita kena cakap? Time telefon tu. Paling kurang apa yang kita kena tahu nak cakap? Wah, laju. Mungkin okay, Kak Syu dengan Kak Ami rasa yang mana? Mungkin yes, kena pilih jawapan yang dia cakap. Itai dengan berapa lama? Itai saja tak boleh. Berapa lama? Akila Nadira menang dulu. Okay, omedetou gozaimasu. Okay, so kita dah cukup Itai Gofung. Tapi kalau 10 minit pun cakap Gofung juga. Cuba hospital Itai Gofung dah. Okay, so tanya untuk semua pemenang. So soalan last sekali. Soalan final, okay? Soalan final ni soalan terkumpul. So tak payah tulis dekat chat.
Tulis dekat dalam handset masing-masing je. Soalan last ni, soalan terkumpul untuk yang siri yang pertama. Soalan dia, kalau kita positif COVID ataupun kita close contact pada orang yang dapat COVID, siapa akan decide hospital untuk kita bersalin? Okey, itu soalan dia. Jangan jawab. Jangan jawab. Jangan tolong orang lain. Jawapan kena simpan. Jawapan kena simpan. Okey, saya ulang lagi sekali soalan dia. Kalau kita positif COVID ataupun close contact dengan orang yang dapat COVID, siapa yang akan decide hospital untuk kita bersalin tu? Okay? Okay, so tu je soalan untuk minggu ni. So tahniah untuk semua pemenang. Nanti kami akan contact lah siapa yang menang tadi. InsyaAllah. Alright, thank you Shana. So, I think kita dah lebih seminit. So, just nice kita untuk habis sesi ni. So, InsyaAllah itu sahaja untuk kita punya untuk program kita malam ni. Diharapkan perkongsian ini dapat membantulah sikit sebanyak. Make sure aware dengan macam tadi Kak Amin, Kak Syukur cakap, apa-apa pun aware dengan SOP hospital masing-masing. Kalau ada apa-apa, jangan kelabar, jangan cuak-cuak, just terus consult orang yang sepatutnya. InsyaAllah kita di musim pandemik, tapi sebab kita dah lama dalam musim pandemik, I think semua orang dah aware dengan SOP apa dia patut ambil kan. So, itu saja untuk program malam ni untuk Mama Senpai Oshete. So, kita akan ada next sesi lagi. So, jangan lupa untuk follow di IG dan FB Iman Jepun dan juga Suritomo. So, untuk yang bakal melahirkan, kami mendoakan semoga insyaAllah selamat semuanya. Untuk yang merancang, semoga charity dapat membantu sikit sebanyak, membuka apa-apa. Dan untuk para puan-puan dengan mendengar, nampak macam senang bersalin dengan menganu tapi dia tak senang. So keep supporting your wife. So insyaAllah kita berjumpa lagi di sesi yang akan datang. Lupa sebelum tu kita ambil gambar. Semua orang boleh ambil buka kalau apa yang boleh buka boleh buka. Buka video boleh buka video. Kalau dengan husband pun boleh, husband masuk sekali, no problem. Selamat bersalin kepada Siti Syariza. Wah. Apa? Mana? 4 weeks. Ada yang dapat buka kamera? Boleh grab shawl, tudung ke, telekung ataupun ada lagi. Kira sampai 10 ya. 1, 2, 3. Ada. Cool. Baru nak buka semua orang cool. Okay, 5, 6, 7, 8. Hai Mat, macam besar. Hai Mat. Betul lah. Okay, ramai. Wah, ramainya. Okay. Okay, senyum. 1, 2, 3. Okay, lagi sekali. 1, 2, 3. Sekejap. Sorry. Okay, last one. 1, 2, 3. Okay.